Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma alhamdulillah الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على سيد الأنام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله العلي العظيم. Dan ketika Allah memperlihatkan kepada mereka, Allah memperlihatkan mereka kepada kamu sekalian, ketika kamu bertemu dan berjumpa dengan mereka, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu memerangi pasukan musuh, maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah namaku, yakni Allah, dengan sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan kamu beroleh keuntungan. Dan taatilah Allah dan Rasulnya, jangan kamu berbantah-bantah, maka itu menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatan. Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Surahul Azim. Alhamdulillah, Tuan Imam, pimpinan masjid, jawatan kuasa pengurusan dan pentadbiran, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu dan ayah-ayah muslimin, tetamu-tetamu Allah yang sedang diangkat darjat, yang sedang dikurniakan hasanat, yang sedang dipadam sayyiat. Mudah-mudahan saat dan ketika ini Allah sedang memegang dan Allah sedang memandang hati dan perasaan. Antara nikmat yang tertinggi, tuan-tuan, apabila setiap saat, detik, jam, minit yang kita lalui ini, saat, detik, jam, minit yang kita tempuhi ini, saat itu kita dipegang dan tidak dilepaskan serta dibiarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tanda kita sayang seseorang, kita cakna, kita take care, kita nak tahu dia dah buat apa. Sallallahu alaihi Muhammad, dia makan tak lagi, dia sakit demam ke, itu antara is a sign of love. Maka tanda Allah berikan perhatian, Allah akan ambil tahu dia ni mai ke tak mai masjid ni. Kalau mai ni lena ke tak lena, kipas buka tak lagi, buka dah, alhamdulillah, on the dot. Jadi Allah nak ambil tahu, maka Allah caring. Maka tuan-tuan, Allah gerakkan, Allah kuatkan langkahan kaki untuk sampai, itu tandanya tuan-tuan sedang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau seminggu kita terponting, bukan memonting, terponting, tak dapat hadir, maka perasaan yang harus ada, tuan-tuan, gentar dan berdebar. Ya Allah, adakah aku sedang dihina oleh Allah? Kenapa kawan aku boleh singgah?
Kenapa aku tak tersinggah dalam rumah Allah? Apakah aku dibiar dan dilepaskan oleh Allah Azza wa Jal? Maka ini persoalan yang harus kita kupas dan kita bincang serta kita pegang bersama. Mudah-mudahan tuan-tuan, malam ini, saat dan ketika ini kita akan terus dipegang, tidak akan dibiarkan oleh Allah walau sesaat. Tuan-tuan, surah Al-Anfal ayat 44 dan 45 menjadi sandaran dan rujukan perkongsian serta perbahasan kita pagi ini. Malam ini, Sallallahu alaihi Muhammad, malam pembukaan dan perasmian Majlis Tilawatul Quran Periode Kebangsaan kali ke-65. Tuan-tuan, insya-Allah malam ini saya ingin mengajak dan menyeru serta memujuk hati dan perasaan seluruh pencinta sirah dan sejarah. Ketika sejarah diangkat, disitulah terletaknya kunci kemuliaan umat. Maka apa yang kita nak eksplorasi dan tadaburi, sebuah kisah yang bukan dongengan, bukan rekaan, tapi kisah benar yang termaktub dalam makalah, dalam naskah, dalam tulisan-tulisan yang telah dibincangkan di peringkat dan lapangan akademik maupun di peringkat ilmiah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, tajuk kita malam ni masih lagi berkisar tentang pasca ataupun pasca kepada selepas episod 28 Mei 2023. Masih lagi tajuk besar kita dalam membincangkan siri Empayar Uthmaniyah. Maka malam ni tajuk pengkhususan kita tuan-tuan, kita nak bincangkan apa what will be happen, apa yang akan berlaku setelah berlakunya proses pilihan raya. Tuan-tuan, walaupun saya menggunakan istilah dan beberapa perkataan yang menjurus kepada pentadbiran kerajaan pilihan raya, saya mengharapkan tuan-tuan agar kita berlepas diri daripada sebarang sentimen maupun unsur politik. Tuan-tuan, sebab kita sedang membincangkan tanpa ada sebarang emosi politik, sebab ini membicarakan masih lagi di bawah tajuk besar kita siri Uthmaniyah. Cuma saya nak bincangkan pengkhususan malam ni, apa kaitan warisan tinggalan Uthmaniyah dan jejak-jejak sekularisme yang ditinggalkan oleh Mustafa Kemal Atatürk, dan apa kaitan langsung dengan proses pilihan raya dan hadis akhir zaman berkaitan dengan negara Turki secara amnya. Jadi tajuk kita malam ni, warisan Uthmaniyah ataupun tinggalan Uthmaniyah versus jejak sekularisme. Tuan-tuan, pada tanggal 24 Jun 2018 adalah tarikh pilihan raya yang terdahulu, yang menyaksikan buat kali pertamanya Sallallahu alaihi Muhammad, seorang pemimpin yang berwajah Islamis, yang meletakkan spiritual, yang meletakkan agama di puncak dan di pundak yang tertinggi, yang telah menjadi satu mata rantai, satu jasad, satu batang tubuh manusia yang telah melakar sejarah setelah 88 tahun Hagia Sophia ataupun Hagia Sophia ditutup oleh pemerintah Mustafa Kemal MKA, setelah negara Turki direpublikkan, setelah negara Turki dihancurkan Khilafah Uthmaniyah ataupun sejarah khalifah. Maka berlakulah satu episod sejarah hitam di mana Hagia Sophia ataupun Masjid Hagia Sophia ditukar kembali menjadi muzium selama 88 tahun, sehinggalah munculnya jasad seorang tubuh yang bernama Recep Tayyip Erdogan pada tanggal 29 Mei 2021. Tuan-tuan, pada tanggal waktu kita berada dalam musim PKP, diisytiharkan pembebasan dan pembukaan semula. La tuftahannal Qustantaniyah falan ya'mal amiruha wa lan ya'mal jaysh dzalikal jaysh. Seorang batang tubuh manusia yang bernama Erdogan yang telah membuka kembali daripada gereja bertukar menjadi muzium, dan muzium kembali menjadi masjid. Dan hari ini di Istanbul ada dua masjid, Blue Mosque dan juga Masjid Hagia Sophia, yang menjadi lambang syiar. Tuan-tuan, dalam sejarah ada dua masjid yang tapak dan tanah masjid itu adalah dimiliki oleh umat Islam satu dunia. Mungkin kita pernah sebut benda ni, saya nak ulang balik. Ada dua masjid di dunia yang tapak dan tanah masjid itu dimiliki ataupun menjadi tanah wakaf yang belongings, yang kepunyaan umat Islam seluruh dunia. Yang pertama Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, dan yang kedua adalah Masjid Hagia Sophia. Andai ditakdirkan mati, Allah takdirkan meninggal habis orang Palestin dan meninggal habis orang Turki, dan tidak ada orang yang bangkit membela dan menjaga mempertahankan Aqsa dan juga Masjid Hagia Sophia, geng orang Pulau Pinang kita tanggung dosa. Sebab
kata-kata Sultan Salahuddin Al-Ayyubi disambung oleh Sultan Abdul Hamid II mengatakan bahawa Hagia Sophia aku perjuangkan, aku pertahankan Masjidil Aqsa bukan sebab gaji aku, bukan sebab jawatan aku, tapi tanah masjid ini milik orang Islam satu dunia. Ketika bangsa Arab jatuh, bangsa Turki diangkat, ketika itu kami wajib mempertahankan dua masjid ini. Kalau kami jatuh, hampa geng-geng Bani Jawi, Bani Melayu, Bani Sembilang ditapak tangan, Bani Seberang Jaya, hampa dan kita termasuk saya yang berkata-kata wajib membela dua tanah masjid ni. Alhamdulillah tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, Masjid Hagia Sophia kembali ke tangan umat Islam. Allahu akbar. Muslimin dan muslimat rahmatullah, pertembungan antara dua jasad manusia yang bernama Erdogan dan Kemal Kılıçdaroğlu, seorang pemimpin yang beza usia 5 tahun. Sallallahu alaihi Muhammad, tuan-tuan, Recep Tayyip Erdogan berusia 74 tahun dan mengalahkan, hanya berbeza 5% atau 5% undi pada pilihan raya baru ni. Tuan-tuan, kemenangan dan pertembungan antara dua manusia ni, antara Mustafa Kemal dan juga antara Recep Tayyip Erdogan dan Kemal, nama pun Kemal juga. Jadi malam ni kita nak tengok tuan-tuan, siapakah batang tubuh sebenar, siapakah dalang, siapakah orang di sebalik musuh yang menentang, parti yang menentang Recep Tayyip Erdogan, dan kenapa orang Sembilang Seberang Jaya mesti memenangkan Tayyip Erdogan. Kenapa? Mesti ada dasar, mesti ada hujah, bukan sentimen politik ataupun emosi semata-mata. Tuan-tuan, dalam sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Erdogan yang mewakili AKP ataupun dalam bahasa Turki disebut Adalet ve Kalkınma Partisi yang telah memenangi 52% pada undian pusingan kedua 28 Mei. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, ketika Recep Tayyip Erdogan diisytiharkan sebagai pemenang sallallahu alaihi wasallam Muhammad baru ni, yang meremang bulu roma ni tuan-tuan, ketika diisytiharkan menang, walaupun menang tipis, kita sebut 5%, mendahului Kemal yang mewakili parti Cumhuriyet Hak Partisi ataupun CHP, yang ada kaitan bau-bau yang ditinggalkan oleh Kemal, Mustafa Kemal Atatürk, yang bernada sekularisme. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, perbezaan 5% ni tidak menyebabkan Recep Tayyip Erdogan tidur lena dengan nyenyak. Sebab apa? Ada misi penting tuan-tuan. Bila kita lawan pertandingan, dia ada pro and con. Kalau kita kalah pun ada cabaran, kalau kita menang pun ada cabaran. Kalau kita menang, cabarannya apa? Cabarannya untuk mempertahankan kemenangan. Kalau kita benar, cabarannya untuk mempertahankan kebenaran. Kalau kita kalah, kalau game bola, kalau kalah, dia tak payah training dah. Sebab kalah mati, dia tak boleh move next step. Betul tak? Itu mungkin cabaran kalah, dia tak payah training. Tapi kalau dia menang, seronok, kami menang. Tapi cabaran dia apa dah? Hang kena double dan triple up training, momentum, stamina, fitness. Sebab apa? Sebab hang ada cabaran yang lagi getir. Maka apa yang ditanggung oleh keringat dahi, oleh kerutan dahi Recep Tayyip Erdogan di sebalik senyuman, ada kerisauan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab pertembungan antara dua Erdogan dan Kemal ni sebenarnya bukan pertembungan antara jasad dengan jasad, tetapi pertembungan roh dengan roh. Maksudnya apa tuan-tuan? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, pertembungan antara kedua-dua manusia ini, kita boleh tengok pertembungan antara Islamis dan sosialis. Pertembungan Erdogan dan Kemal juga melambangkan pertembungan antara Islam spiritual dan Islam formalis. Sebab Kemal yang dibawa yang beragama Islam juga, tetapi Islam pada syarat, Islam hanya pada formality. Pertembungan Erdogan dan Kemal juga pertembungan antara syariat dan tarekat. Sebab Kemal adalah antara pemimpin tarekat yang di belakangnya adalah Syiah Zaidiyah, yang di belakangnya adalah Syiah yang pelopornya adalah, pengasasnya adalah Yahudi. Jadi bermaksud tuan-tuan, walaupun Erdogan bertemu dengan Islam, sama Islam, tapi hakikatnya Islam celup. Islam yang di belakangnya musuh. Walan tarda ankal yahud walan nasara walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Maka pertembungan Erdogan ni, aku harus menang. Kalau aku kalah, aku nak jawab apa dengan Sultan Abdul Hamid II? Kalau aku kalah, aku nak jawab apa dengan Hun Kerem? Kalau aku kalah, aku nak jawab apa dengan geng Sembilang yang mendoakan aku mempertahankan Hagia Sophia? Muslimin dan muslimat rahimakumullah.
Starting year 5 tu Dalam arti kata yang lain, pertembungan Erdogan dengan Kemal Karachi-Doroglu ni pertembungan antara bayangan Uthmaniyah dan juga bayangan, bukan lagi bayangan lah, bayangan Uthmaniyah dan juga apa? Dan juga propaganda sekularisme. Sebab tu tuan-tuan, di belakang Kemal bukan hanya Kemal seorang. Di belakang Kemal dia ada Syiah, di belakang Kemal dia ada Yahudi, di belakang Kemal dia ada sekularisme. Maka Erdogan berlawan dengan tiga puak ni sebenarnya, bukan berlawan dengan jasad tu. Setakat jasad Kemal tu mungkin letak kalau lawan tangan, memang Erdogan boleh menang. Itu jasad dengan jasad, tetapi benda yang the hidden hand, bayangan yang berada di belakang, aku harus memenangkan Islam. Sebab yang berada di belakang Kemal adalah benda yang mungkin kita sebut yang tidak diredai oleh tinggalan Uthmaniyah. Muslimin dan muslimat Rasulullah SAW Muhammad. Tentu ingat bila yang diviral dan ditularkan pertandingan apa tu, olahraga, macam kita sebut dah tu olahraga yang Singapore Open, yang tim kuarter Malaysia 4x100 meter. Tengok kan yang diviralkan tu, tim 4x100 meter, 4x100 meter relay, acara ganti berganti tu, yang Singapore Open. Tuan-tuan tengok bila perempuan tu yang lari yang sama laju dengan saya tu, boleh? Ada tak puas hati? Tu fakta tau, bukan auta. Tuan-tuan tengok pada pelari ketiga dan keempat, sallallahu alaihi Muhammad, apa berlaku tuan-tuan? Tuan-tuan nampak apa? Nampak apa? Saya nampak perempuan Itu secara zahir. Tapi secara batiniahnya tuan-tuan, bukan perempuan tu yang lari. Yang lari siapa tuan-tuan? Dia sedang meluru kepada garisan penamat. Dia membawa yang pertama syariat pakaian muslim, busanah muslimah yang sedang diperjuangkan pada dia. Nak bagi tahu, aku tutup aurat tapi itu bukan pahala aku nak menang. Tu yang pertama. Orang mukmin dia nampak benda tu. Sama macam pilihan raya. Jangan tengok dua orang ni yang hanya pakai kot, kita hanya nampak jasad. Tapi apa benda yang berada di sebalik? Maka perjuangan 4x100 meter kuarter wanita, dia memenangkan syariat pakaian busana muslimah. Nak bagi tahu bahawa lepas ni hampa jangan salahkan pakaian, sebab kami dah buktikan kami tutup aurat sampai menang. Muslimin dan muslimat Allah. Okey, kembali perbincangan kita. Pertembungan baru ni tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, adalah pertembungan yang paling cemas, paling getir dan paling kritikal dalam sejarah ketamadunan dan sejarah peradaban dan sejarah kewujudan negara Turki, apatah lagi kita berada di hujung akhir zaman. Tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, kenapa saya katakan pilihan raya? Bukan saya kata, saya hanya menyebut kembali penganalisis yang disebut oleh ulama-ulama akhir zaman dan juga ulama-ulama mutakhirin mengatakan bahawa pilihan raya ni kita cerita tentang Turki tau. Tuan-tuan jangan bawa sentimen ni pula. Sebab saya nak bawa benda ni sebab dia ada kaitan dengan Uthmaniyah. Sebab sementara panas lagi ni saya sebut benda ni. Ini antara fakta-fakta yang saya rujuk dan saya nak kongsikan kepada tuan-tuan supaya tuan-tuan dapat secara ilmiah dan secara fakta akademik. Siapakah tangan yang memimpin setiap inci bumi Turki ni tuan-tuan? Sebab apa? Sebab pada tanggal 29 Julai 1923 telah termaktub dan telah terlafaz, telah termaktub satu perjanjian Lausanne yang termaktub dan ditandatangani oleh apa? Parti Berikat dan musuh-musuh Itali, Jerman, Rusia, Eropah, termasuk Yahudi seumpamanya. Ini musuh-musuh sekitar yang sedang apa? Tunggu masa nak ratah wilayah jajahan taklukan Turki. Pada perjanjian Lausanne yang berlaku di Lausanne. Lausanne ni nama tempat di salah satu daerah di negara Switzerland. Bila sign tu tuan-tuan 29 Julai 1923, yang berkuat kuasa 6 Ogos 1924. Apa kandungan perjanjian ni? Apa kesan implikasi dia? Kesan dia hari ni yang tuan-tuan pergi Mekah problem. Kita pergi Mekah, kita dihujani dengan pelbagai birokrasi oleh Arab Saudi yang macam-macam buat. Itu antara kesan. Sebab Hijaz bertukar tangan daripada wilayah Uthmani kepada Saudi. Satu. Jadi yang kita bincang panjang dah ni.
dalam forum kejatuhan Utsmaniyah hari itu. Antaranya negara haram Israel. Itu antara kesan Luzern. Sebab apa? Wilayah jajahan taklukan Turki terlepas kepada British, terlepas kepada Inggeris, terlepas kepada Yahudi. Media Muslimakumullah. Sebab apa? Sebab kesan peperangan dan perjanjian Luzern. Dan kesan peperangan yang berlaku di negeri kota Kuala Muda, sebut sikit sebagai selingan, seluruh rakyat Kedah yang berada di sekitar perairan kota Kuala Muda akhirnya terpaksa bawa diri berhijrah ke negeri seberang perai. Dan seberang perai adalah rakyat asal Kedah yang berhijrah. Dan sebab tu fakta mengatakan bahawa kenapa Kedah dan Pulau Pinang berkongsi nama daerah kampung yang sama. Pokok Senar Kedah, Pokok Senar Penang, Kepala Batas Kedah, Kepala Batas Penang, Sintuk Kedah, Matang Sintuk Penang. Sebab apa? Sebab nama yang berasal daripada Kedah, tuan-tuan. Ketika berlakunya perang Kedah Siam, musuh berbisik di Pekan Darat, akhirnya geng-geng Kedah bawa berhijrah ke seberang perai. Dibawa nama tu sekali. Jadi kalau perjanjian Siam Kedah menyebabkan jajahan Kedah terlucut dan terputus kepada British, kepada Inggeris, Light, Kapten Perancis Light, maka perjanjian Luzern, tuan-tuan, menyebabkan Turki yang hanya tinggal hari ini, yang saya dah sebut dah, Turki yang ada hari ini adalah 1/3 daripada jajahan Turki yang sebenar, yang kali 3. So Turki yang sebenarnya adalah darat 3. Hari ini tinggal 1/3 sahaja. Dan perjanjian tu, tuan-tuan, akan cukup masa 100 tahun pada 6 Ogos 1924. Dan siapakah pemimpin Turki ketika perjanjian Luzern cukup 1 tahun? Apa berlaku, tuan-tuan? Antara dapatan saya, tuan-tuan, disebutkan pemimpin mana-mana presiden Turki yang memegang Turki ketika itu, yang Kemal nak sangat ni, sebab CHP nak sangat, Eropah nak sangat Erdogan kalah, Amerika nak sangat Erdogan kalah. Tarikat Alevi, salah satu manhaj pegangan Alevi, iaitu Syiah yang kita akan sebut sekali lagi, tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad. Mereka nak sangat ni, musuh ni nak sangat Erdogan kalah. Sebab apa? Sebab kami nak ketika perjanjian Luzern tu cukup 100 tahun, kami takut pemimpin yang bawa jiwa Islami ni, dia ada satu klausa mengatakan presiden ketika itu dia boleh tarik ambil balik wilayah Turki yang pernah terlucut dan terputus kepada pihak Yahudi, Inggeris dan juga musuh. Jadi mereka tak mau kejadian ini berlaku, tuan-tuan. Bismillah, bismillah. Nampak macam ada sedikit signifikan antara Kedah Siam dan juga Turki Inggeris. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi apa yang saya nak sebutkan tadi, perjanjian dan pertembungan antara Erdogan dan Kemal adalah kita sebut sebagai pertembungan antara jatuh atau bangun atau hidup atau matinya Islam untuk 5 tahun yang akan datang. Muslimin dan muslimat Allahumma salli ala Muhammad. Okey, apa yang berlaku sebenarnya di sebalik 100 tahun ni pemecahan wilayah, jajahan taklukan, antaranya, tuan-tuan, Syria, Mesir jatuh ke tangan bumi yang pernah ditakluk tadbir oleh Napoleon Bonaparte, iaitu Mesir. Palestin dan Hijaz jatuh kepada Inggeris yang diserahkan kepada Yahudi. Itulah kesan-kesan perjanjian. Nabi sebut hadis daripada Thauban radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, Turki, bumi takkan sampai ke akhir zaman, sayati zaman, akan sampai pada zaman ya, bumi ni takkan berlaku kiamat, la taqumus saah, sehingga akan bumi Islam akan dicari, ditarik satu-satu diratah macam kamu makan dalam talam, seorang tarik ayam, seorang tarik kuah, seorang tarik nasi, menyebabkan pinggan talam tu tinggal sikit, wilayah Islam tinggal sikit. Dan benda tu sedang berlaku dan diulang sekarang. Muslimin dan muslimat rahmatullah. Siapakah Kemal, musuh Erdogan, dan siapakah orang di sebaliknya? Tuan-tuan, yang pertama, sallallahu alaihi wasallam, aliran yang pertama, tuan-tuan, bila kita sebut tentang perjuangan dan pejuang ni, benda pertama tuan-tuan kena faham, mana-mana sultan, mana-mana khalifah, mana-mana presiden, mana-mana pemimpin, tuan-tuan kena cek akidah dia dulu. Minta maaf sebut, sehingga kan tuan-tuan nak pangkah untuk pilihan raya akan datang ni pun, benda pertama yang harus dan wajib kita check list, akidah dia apa.
Itu. Dan tuan-tuan jarang dibincangkan di mana-mana media walaupun ada. Apakah aliran manhaj akidah tauhid yang dipegang, akidah yang dipegang oleh semua khalifah khususnya untuk Turki Uthmaniyah? Tidak lain dan tidak bukan berpegang dari sunnah wal jamaah yang beraliran Asy'ariyah al-Maturidiyah, dipegang oleh semua khalifah. Nak beritahu tuan-tuan, ini antara tanda Allah redha akan perjanjian pegangan khalifah-khalifah Turki Uthmaniyah, termasuk sultan kita yang terakhir, walaupun goyang dan goyah disebabkan harta takhta wanita, istana. Bismillah. Okey, jadi benda yang pertama tuan-tuan kita sebut mungkin Erdogan secara hukum usul fiqh. Dalam ilmu usul fiqh tuan-tuan, saya sempat berguru waktu first degree saya dulu. Bab fiqh dan usul fiqh ni saya berguru dengan Profesor Datuk Dr. Rodi. Tuan-tuan tahu ahli pensyarah saya di USM dulu, Saudara Muhammad, ahli Kuliah Masjid Jalan Baru dan merupakan mantan rektor daripada Kuwait, Perlis. Itulah antara guru saya, Saudara Muhammad, yang mendidik dan mengajar saya dalam bidang matematik, pengajian Islam, pengkhususan dalam bidang usul fiqh. Disebut kata apa tuan-tuan? Satu ilmu yang saya belajar, nahkum fi zawahir. Maksudnya apa? Kita menilai dan melihat seseorang pada fizikal dan apa yang kita nampak. Selebihnya serah pada Allah. Maksudnya apa yang kita nampak pada Erdogan, sebab saya pernah bincang benda ni dengan Ustaz Auni. Apa pandangan Ustaz Maru'aika ya Ustazi tentang Erdogan ni? Ada juga makalah-makalah yang menulis Erdogan ni adalah watak yang dihantar oleh musuh yang dia berlakon Islam. Ini ada, ini hanya kata-kata yang saya dengar dari perbincangan punya mulut-mulut. Tuan-tuan, mustahil atau tidak? Memang tak mustahil. Sebab zaman Al-Fatih pun ada Yaqub Pasha yang jadi orang kanan Sultan Al-Fatih, bertahun-tahun duduk dengan Sultan Muhammad, akhirnya menjadi dalang musuh dalam lipatan, musuh dalam selimut, akhirnya meracuni Sultan Muhammad Al-Fatih. Tapi apa yang kita terzahir pada pandangan kita, mudah-mudahan Islam yang dibawa oleh Erdogan, Islam yang haqqa yang benar. Tuan-tuan tengok saja antara presiden negara yang paling sedap dan paling sahih dan paling tepat serta paling, kita kata apa? Paling mengikut manhaj bacaan Quran. Saya sebut ni dalam konteks bacaan Quran. Dua presiden negara Islam yang bacaan dia tuan-tuan, masya-Allah tabarakallah. Yang pertama almarhum Presiden Dr. Mursi, hafizahullah taala alaih, Al-Hafiz. Antara presiden yang paling sedap baca, yang mengimamkan solat negara utama dunia lah. Minta maaf sebut tuan-tuan, saya pun tak pernah dengar. Saya tak tahulah kot daripada raja-raja daripada belah Saudi yang memimpin jadi imam. Tak tahulah benda ni sebut lagi. Ni kan. Kita tak pernah sebut, kita tak pernah dengar lagi. Raja-raja belah Saudi jadi imam. Belum teruji tuan-tuan. Tapi Rasulullah Muhammad yang kedua selepas Dr. Mursi, imam presiden negara yang sedap, bukan hanya tepat, bukan hanya mengikut tajwid, fasahah, tapi sedap. Yang ni susah nak jumpa. Jawapan dia terletak pada Recep Tayyip Erdogan. Tuan-tuan pernah dengar dia baca Quran dengan taranum yang sangat bagi saya high class untuk level seorang presiden negara. Di Malaysia belum teruji lagi seorang presiden negara yang baca boleh menyebabkan jemaah boleh menitiskan air mata in terms of bacaan Quran. Sallallahu alaihi Muhammad. Mungkin ini boleh ahli-ahli yang berhormat mungkin boleh take note. Buat kursus atau seminar bulanan, kuliah bulanan tahsin Quran untuk semua YB di Malaysia. Setuju tak tuan-tuan? Tepuk meja sikit. Ada matahannya Muhammad? Benar basic kan? Saya tak tahulah. Jadi kalau andai saya dipilih menjadi tiba-tiba. Ini benar basic yang kita perjuangkan balik. Okey, kembali perbincangan tuan-tuan. Okey. Kemal ni dia latar belakang dia adalah manhaj aliran Alevi. Tuan-tuan boleh cek ALEVE. Alevi ni adalah aliran daripada tarikat yang pecahan daripada Syiah.
Dalam ayat yang ayat yang lebih mudah kita katakan, dia berfahaman Syiah. Walaupun tarikat. Tuan-tuan, dalam perbincangan kita sebelum ni, dia ada 5 punca kejatuhan utama. 5 punca kejatuhan. Utsmaniyah utamanya, dia ada 5 punca kejatuhan. The fallen of khilafat. Yang pertama, 2 faktor utama, eksternal dengan internal. Yang eksternal ni, iaitu Yahudi lah. Yang goyang, yang goncang, yang baling batu sembunyi tangan, Yahudi. Mastermind, master planner, yang hanya berjumlah sekitar 15 juta tapi mampu menggoncang dunia. Tuan-tuan, 128 pemegang Nobel plus minus. Pemegang Nobel ni apa? Anugerah Nobel, anugerah orang paling cerdik di dunia, dipegang oleh Yahudi, dan sedangkan mereka minoriti. Orang Islam tak sampai 40 orang saja. Tak silap saya. Satu dunia ni pemegang Nobel, anugerah Nobel ni kira anugerah yang paling cerdik. Bukan hanya level PhD. Dia boleh pegang dan cipta rumus sendiri. Kita yang berjumlah, tuan-tuan, 1.8 bilion umat Islam ni, tolak yang kanak-kanak kita lah, kita kata 1 bilion. 1 bilion ni sebah dengan 15 juta, tuan-tuan. Depa lagi tinggi berbanding kita. Oh, tak malu, tuan-tuan. That is why Yahudi conquering the world. Sebab dia guna cerdik walaupun tak ada akidah. Kita ada akidah, ada iman, tapi tak cerdik. Kalaulah ada akidah dan kita ada cerdik, saya yakin kita akan conquer dunia. Sama macam Japan, China, Rusia. Mereka hak moden-moden negara utama dunia ni yang boleh conquer bab keduniaan. Tak ada akidah, tapi cerdik tu ada. Bayangkan kalau negara-negara ni Allah beri hidayah, saya tak tahu apa jadi pada dunia Islam. Muslimin dan muslimat Allah. Kembali perbincangan. Pertama Yahudi, yang kedua gerakan Salibiyah ataupun Kristian. Itu eksternal, faktor kejatuhan. Faktor internal kejatuhan Yahudi, kejatuhan Utsmaniyah adalah yang pertama, perang saudara. Benda dalam. Dan perang saudara inilah yang berlaku ketika Sultan Abdullah, berlaku ketika 1790, ketika Perancis Light sampai 1786. Tuan-tuan, sebut sikit, Sultan Abdullah sedang Allah uji. Ini pemegang Sultan Kedah. Dan kita pun dah sebut, Sultan Kedah, sistem kerajaan dan sistem beraja Kedah adalah sistem monarki raja yang paling lama dan tertua di dunia. Diiktiraf oleh Guinness Book of Record, yang tidak terputus. Satu lagi, ketika itu Sultan Abdullah sedang mengharungi dan menghadapi perang saudara. Dalam istana ada sedikit goncang. Sama macam Utsmaniyah, mencarilah tempat untuk berlindung, tak boleh nak settle dalaman. Ketika itulah munculnya Francis Light, nak cari tempat untuk berlabuh kapal. Maka sampailah ke Kuala Prai. Ringkaskan cerita, kononnya Sultan Abdullah bagi ni bincang mulutnya, okey, kami boleh bagi tanah, pinjam tanah kat hampa, pajakan Light, hampa boleh duduk kat provinsi Wellesley ni, tapi dengan syarat hang kena bantu kami sebab kami sedang menunggu, siap on the way nak main serang. Okey, tak ada masalah Sultan, kami akan bantu. Tengok-tengok, tu yang katakan British ni tak boleh harap. Pada masa yang sama, dia tikam kot belakang, berpakat dengan Siam serang Kedah. Kat mana Sultan Abdullah ni, tuan-tuan? Dia bawa meriam nak lawan Perancis Light di sebelah RNR. Dan di situlah berlakunya pekan darat, tempat untuk melatih rekrut menggunakan besi. Sebab ni semua wilayah besi ni, kita ni Kedah. Sebelum bertemu di perang musuh berbisik, dan kawasan ini, tuan-tuan, berlakulah Perancis Light main serang dekat sini. Dan di situlah, tuan-tuan, kalah sebab Sultan Abdullah tak ada nak ready. Bila kalah, tuan-tuan, meriam yang dibawa tertinggal di situ. Siapa tahu meriam tu ada kat mana? Hey, come on orang Penang. Kalau tak ada, saya ambil balik Pulau Pinang. Tiba-tiba. Kalau tak tahu, kat mana meriam? Macam mana SC07, come on. Meriam Timbui. Dekat mana? Sekarang yang memegang meriam itu adalah
Tok Kong Cina tepi R&R Bagan tu. Straight nak pergi ke TUDM, nak naik ke Sungai Puyo tu, belah kiri kan ada Tok Kong. Saya ingat nak pergi buat rakaman tu tapi tak ada pergi. Meriam tu sampai hari ni tuan-tuan Google. Yang saya sedihnya tuan-tuan, kita mengaku kedaulatan ni, kita buat tak tahu meriam tu meriam kita tu. Duk bincang kemas nak rampas tanah. Meriam pun hampa tak boleh nak pergi ambil. Sekarang Tok Kong Sami tu yang penjaga. Nak masuk tu, hang kena masuk dalam Tok Kong tu. Sebab dia diselimuti oleh kain kuning dan depa jadikan meriam itu sebagai alat pemuja. Saya tak tahulah puja ataupun, tapi dia buh dalam ni lah, kira barang mahal dalam Tok Kong lah. Sedih tuan-tuan. Padahal itu adalah kesan apa? Kesan Kedah Siam tu lah. Inggeris, sorry. Kedah Inggeris. Seorang Melayu kena pergi ambil balik tu. Jom, malam ni lagi. Free ya? Pergi ambil tu lagi. Ada bilik kosong kan? Simpan meriam tu Masjid Sembilang. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Tak apa, dia ni kira kita anggap ni dua tajuk lah. Nanti kita boleh jadikan dua topik. Jadi manhaj aliran Alawi tarikat ni tuan-tuan, perang saudara, tak bagi. Yang kedua Syiah, yang ketiga tarikat. So complete. Yahudi, Salibiyah, perang saudara, Syiah dan tarikat. So 5 faktor ni yang menyebabkan Utsmaniyah kalah. Sebab tu Erdogan sangat gusar dan gentar berhadapan dengan Kemal. Sebab apa? Sebab takut sejarah akan berulang. Aku tak mau sejarah lama berulang. Aku tak mau disebabkan tangan aku. Utsmaniyah pernah jatuh disebabkan tarikat sufi yang salah. Tarikat ni betul, tariqat. Tariq ni apa? Jalan, suluk, tasawuf. Manhaj Imam Al-Ghazali, betul lah. Kita kena ada tasawuf. Kan 3 benda yang kita kena pegang ilmu dalam Islam. Ulama kata apa? Jangan mati kalau 3 ilmu tak ada. Yang pertama akidah, yang kedua fiqh, yang ketiga tasawuf. Tasawuf itulah tarikat. Tetapi tasawuf yang dipegang oleh geng-geng ni telah dicemar dan dicalarkan kesucian dan kejenihan dia. Menyebabkan mereka ni yang menyebabkan antara faktor jatuhnya Utsmaniyah. Dan kalau dibiarkan kemenangan musuh pada pilihan raya baru ni, maka sekali lagi Islam dah elok dah Hagia Sophia tu jadi masjid, silap hari bulan kembali jadi gereja. Wala'iyadzubillah min dzalik. That is why Erdogan nak sangat menang. Bukan sebab aku nak mengejar gaji presiden tu, tapi sebab ada benda yang aku nak jawab esok depan Allah dan depan Sultan Abdul Hamid II. Muslimin dan muslimat Allah. Okey, sikit tuan-tuan. Sikit apa banyak ini? Okey, boleh ya? Are you okay? Okey. Masuk muka surat ke-17. Okey. Dalam aliran tarikat, jom kita explore masuk dalam sikit tuan-tuan. Apa yang ada dalam ajaran Alawi tarikat Syiah ni tuan-tuan? Muslimin dan muslimat Allah. Benda yang hak salah ni, yang hak mencela dan mencemar ni, dia ada satu klausa. Pegangan mereka adalah Sayyidina Ali tu ashabullah. Sayyidina Ali tu disebut sebagai sahabat Allah. Tuan-tuan boleh cek fakta ni. Inilah pegangan yang kita kata yang menyalahi, mengingkari dan melanggari fahaman Ahlussunnah wal Jamaah yang harus ditentang oleh Erdogan. Sebab tu dia nak sangat kemenangan. Sebab kalau dengan kuasa menang ni aku boleh mengislamkan kembali bumi Turki, maka aku wajib menang. Poin dia. Semida muslimatullah. Dan Kemal ni di belakangnya dia mewakili parti CHP. CHP ni tuan-tuan berasal dari perkataan CUP, Community Union of Progress ataupun progresif. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, parti ni adalah parti yang dalang kita sebut parti penaja, dan penaja adalah Yahudi. Yang antara pada zaman Utsmaniyah sallallahu alaihi Muhammad, bahasa Inggeris kita sebut Community Union of Progress. Dalam bahasa Turki, disebut Ittihadi vet Taraki. Ittihadi vet Taraki ni ataupun Semayati Partisi Republik. Dan di belakang ini tuan-tuan, depa nak jatuhkan Turki ketika itu antaranya. Tuan-tuan ingat kita pernah sebut mana-mana peradaban kerajaan ketamadunan dunia nak jatuh depa macam mana? Macam mana jatuhkan Islam? Yang pertama jatuhkan pemimpin. Yang kedua jatuhkan institusi
asatizah dan alim ulama. Biar alim ulama bercakaran, institusi agama biar tak buat kerja. Ni golongan agama. 2. Yang ketiga, jatuhkan anak muda. Dan anak muda ini yang dipegang oleh CUP, yang dalam tu adalah Young Turks ataupun gerakan anak muda, yang Turki muda. Muslimin dan muslimat rahmatullah. Dan benda ni yang diwarisi sampailah munculnya parti CHP yang diwakili oleh Kemal Karachi Doroglu. Sebab parti dia apa inilah yang pernah menghancurkan Uthmaniyah. Parti mereka inilah yang menyebabkan jatuhnya Islam. Parti mereka inilah yang menyebabkan masjid bertukar menjadi muzium. Parti inilah perjuangan mereka yang menyebabkan bahasa Quran ditukar, bahasa azan ditukar kepada Quran, kepada bahasa Turki. Dan perjuangan mereka juga yang menyebabkan orang Islam diharamkan dan dikenakan denda wanita Islam yang bertudung yang mengikut syariat Islam. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sallallahu alaihi wasallam. 10 hari sebelum mengundi 28 Mei, tuan-tuan, apa yang berlaku? Ni rentetan daripada Uthmaniyah ni. 10 hari tuan-tuan, yang ni yang ditakuti oleh musuh. Tuan-tuan, saya sebut sekali lagi, di belakang Kemal Karachi Doroglu ni adalah Eropah dan juga US dan kuncu-kuncunya. Dan antara penyokong utama Recep Tayyip Erdogan adalah Rusia ataupun Russian Knight, kapal 5 baru ni. Nak sebut juga, nak abang tepi baru ni. Dan saya nak sebut tuan-tuan, ada kaitan. Saya pergi tuan-tuan, ada misi akhir zaman. Lagi saya sebut lagi apa benda yang saya nak share dapatan saya daripada 5-2023. Apa kaitan dengan perbincangan kita malam ni? Jangan ke mana-mana. Kita jumpa selepas ini. Okey, 10 hari sebelum mengundi tuan-tuan, Erdogan dia pergi ziarah 4 maqam. Yang pertama Najmuddin Erbakan, yang merupakan guru dia. Siapa dia Najmuddin Erbakan ni tuan-tuan? Antara figura dan sosok tubuh yang merupakan sallallahu alaihi Muhammad engineer ataupun muhandis yang telah memperkenalkan semula sistem ketenteraan, pelopor gerakan yang menyokong gerakan Ikhwanul Muslimin. Ini yang Amerika marah sangat kat Turki ni. Tuan-tuan, dalam negara Islam ni ada 2 negara yang kita kata yang menyokong dan bukan melindungi tetapi memberi bantuan kepada gerakan Ikhwanul Muslim di Mesir. Yang pertama Turki, yang kedua Qatar. Sebab tu 2 negara ni diboikot oleh Saudi. Sebab bagi mereka Ikhwanul Muslimin ni antara sebahagian daripada, mungkin kita boleh sebut sebagai gerakan dan batalion Panji Hitam kedua, termasuk dengan Ahlus Syams sallallahu alaihi Muhammad, termasuk dengan batalion Palestin Brigade Al-Qassam. Jadi mereka takut wajah-wajah Ikhwanul Muslimin ni bergabung dengan Al-Qassam habis. Jadi mana-mana negara yang menyokong dan mendukung mana-mana gerakan Islam ni memang confirm kena boikot. Sebab tu tuan-tuan, tapi bila kena boikot, Turki jatuh pasaran saham dan juga jatuh ekonominya. Nilai mata wang jatuh, lira. Tapi kebaikan untuk kita, bukanlah kebaikan macam bersalah apa sebut macam tu. Pro and con. Bila jatuhnya lira ni, kita bila pergi Turki, sedaplah berbelanja. Murah kot barang dia. Tapi yang menanggung kesan dia adalah Turki. Tapi yang kita ni tak ada kaitan, mungkin kita rasa antara negara yang senang dan sonok pergi shopping adalah Turki. Sebab mereka sedang diserang hendak in terms of economy. Tuan-tuan, dalam dapatan saya juga disebut kemungkinan ada gerakan perancangan ketika beberapa bulan sebelum pilihan raya berlakunya gempa bumi di selatan Turki. Apakah itu ada kaitan dengan misi untuk menghancur ataupun menggelapkan ataupun kita kata merendahkan sokongan ataupun kita kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, memberikan satu pandangan yang tak elok pada kredibiliti seorang presiden yang namanya Erdogan. Walaupun gempa bumi kita sebut itu, kita kata mungkin takdir, bahasa mudah kita takdir. Tapi tuan-tuan, akhir zaman ni semua benda boleh cipta. Termasuk gempa, termasuklah tsunami, semua benda.
Bila tangan di atas, bila bumi dan dunia di atas tangan-tangan manusia yang mengawal dunia. Sakit demam pun orang boleh buat, Dajjal pun hak demam, hak mati pun boleh hidup. Apa nak heran setakat gempa bumi. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tuan-tuan, bila Erdogan pergi melawat kubur Najmuddin Erbakan, sedangkan dia adalah pelopor Islamis, parti Islamis di bumi Turki, maka geng-geng hak berlawan dengan Erdogan ni dah kecut dah. Kecut perut dah. Weh, Erdogan ni siapa dia ni? Dia menzahirkan keislaman, kespiritualan yang ada pada jasad Erdogan. Lagi musuh takut. Takkan Uthmaniyah akan kembali ke? Maka Erdogan adalah bayangan Uthmaniyah. Ayat ni boleh ambil. Mereka tak mau langsung, tuan-tuan. Takkan khalifah muncul balik ke? Tak mungkin. Nahi kush nahi. Maka semua gerak-geri Erdogan diperhatikan. 2. Erdogan pergi melawat ziarah almarhum Adnan Menderes yang telah berjaya menukarkan bahasa Turki, azan Quran daripada bahasa Turki kembali kepada bahasa Arab, dan kembali membuat syariat Islam. Wanita wajib bertudung dan berhijab. Apa berlaku akhirnya? Akhirnya Adnan Menderes bertemu ajal di tali gantung. 2. Yang ketiga, Erdogan pergi ziarah maqam Khalifah. Yang ketujuh, Muhammad bin Sultan Murad II, Muhammad Al-Fatih. 3. Yang keempat, tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, dia ziarah maqam siapa? Sayyidina Khalid bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, sahabat Rasulullah, yang maqamnya pertama, sahabat Nabi pertama yang dimakamkan di pintu pintu kota Konstantinopel, iaitu Abu Ayyub Al-Ansari. 4 benda ni, tuan-tuan, 4 tokoh ulama, tokoh ni yang merupakan kita pemegang Islam di bumi Turki, dan Erdogan pergi ziarah 4 benda ni. Bukan pergi buat benda khurafat, bukan pergi minta tolong ke arwah tu, bukan. Tapi menandakan apa? Menandakan menghormati orang-orang terdahulu. Pergi ambil, kita dalam bahasa mudah kita ambil mood, ruh perjuangan, pergi duduk berteleku, bertafakur seketika. Bukan pergi minta tolong, bukan ajaran khurafat. Tetap berhablu minallah, direct, cuma sebagai menghormati. Bila 4 benda ni, tuan-tuan, berlaku, maka musuh lagilah menggelupur. Tuan-tuan tengok tak ketika Masjid Hagia Sophia diisytiharkan, apa berlaku? Dia tembak hologram. Holo ke hono? Hologram kan? Hologram ni apa? Yang hak pantulan cahaya di langit. Ada wajah Sultan Muhammad Al-Fatih dan dibuka pada 29 Mei. Tuan-tuan, saya kalau ada ketika itu, kita tak boleh merentas kita tu. PKP. Turki adalah negara yang ke-8 teramai di dunia. 70 juta plus minus. Negara Islam yang ke-8 mengikut ranking. Dan antara negara ketika PKP, tidak ada PKP. Ketika COVID, tidak ada PKP dan tidak ada penutupan pada masjid. Dan negara yang berjaya mengurangkan satu kes daripada 65,000 kepada 6,000 satu hari. Tuan-tuan, berapa peratus dihilangkan? Dia berjaya settle di bawah pemerintahan Erdogan. Masjid tak tutup. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dan ketika diisytihar dan dimasyhurkan muzium Hagia Sophia kepada Masjid Hagia Sophia, azan buat kali pertama dilaungkan selepas 88 tahun, tuan-tuan. 88 tahun. Cek balik fakta. 88 tahun tu Masjid Al-Aqsa. Selepas 1932 ditutup, ketika diambil balik oleh Ataturk sampailah 2021. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, diisytihar dan dimasyhurkan dan dikeluarkan. Ketika itulah, tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad yang menggemparkan Sultan Erdogan, dia baca hadis la tuftahan al-Qustantaniyah, dan juga ketika diisytiharkan menang 28 Mei baru ni, kalimah pertama yang keluar, la tuftahan al-Qustantaniyah falan ya'mal amiruha walan ya'mal jaish dzalikal jaish. Hadis yang dibaca ketika Sultan Muhammad Al-Fatih buka, hadis tu yang dia baca ketika dia buka dan dia menang baru ni 28 Mei. Tuan-tuan tak rasa apa, tuan-tuan?
Apa signal yang sedang disampaikan? Saya dapat rasakan dia kata, tolonglah aku jangan biarkan aku sendiri. Jangan biarkan aku berjuang sendiri, tolong bersama aku. Saya dapat rasakan macam itulah. Tak tahulah tuan-tuan rasa macam mana. Muslimin dan muslimat Allah sallallahu alaihi wasallam, penutup kita malam ni. Okey. Dan apa yang dibawa sebenarnya bila Erdogan diistilahkan menang, tuan-tuan, tindakan pertama Erdogan buat. Tuan-tuan, dalam fasal perlembagaan negara Turki 103, kita kan ada perlembagaan kan. Perlembagaan negara Turki, mana-mana presiden yang menang negara Turki, perkara 103 ialah mereka tidak boleh menukar dasar sekularisme, satu. Dan yang kedua, tidak boleh berlepas diri pada dasar. Macam mana Erdogan nak handle dan tackle sedangkan dia menang? Ini yang saya kata tadi. Ingat menang seronok eh? Menang tak seronok kita kata. Sebab apa? Benda berat lagi nak pikul ini. Dia tak boleh tukar dasar tu. Dan how can Erdogan handle and tackle the situation and condition? Macam dia nak tackle ni, dia seorang ni. Maka orang sembilan kena tolong dan support. Apa dia buat tuan-tuan? Maka hikmah kat situ. Itulah bijaksana seorang pemimpin. Dia buat apa tuan-tuan? Dia mengurangkan darjah sekularisme, tapi dia tak buang. Sebab kalau dia tentang dasar secara drastik, apa berlaku? Kemungkinan logik akal, dia akan mewarisi Ferdinand Menderes digantung, ditangkap, dan juga mungkin dia akan mewarisi almarhum Presiden Dr. Morsi, ditangkap, penjara, akhirnya wafat. Tetapi mungkin sayang perjuangan Islam, akhirnya mungkin apa yang dibawa hanya secara halus dan perlahan demi perlahan, tanpa membuang sekular. Dia hanya topak nilai adab, akhlak Islamiah, menambahkan Islam dan mengurangkan darjah kesekularisman. Sekular tu dikurangkan darjahnya, ditingkatkan nilai Islam. Dia macam ni nak faham tuan-tuan. Kita bila tak mampu nak apa kita kata, mungkinlah kampung kita ada masalah dada isap ais batu, kita tak mampu nak bendung. Nak buat macam mana? Tambah program agama Islam, tambah program kerohanian. Okay, mulai bertambah, ceramah bertambah, apa lagi? Sallallahu alaihi Muhammad. Program-program tasawuf ditambah, masjid ditambah lagi. Kita kata ada i'tikaf. Itulah cara untuk mengurangkan dengan menambah kebaikan. Cara mengurangkan kemungkaran adalah menambah kebaikan dan kemakrufan. Dan benda ni dibawa oleh Erdogan. Sebab dia tak boleh keluar daripada sekular. Sebab itu dasar fasal 103 perlembagaan Turki mengikat dia. Tuan-tuan, penutup perbincangan kita pagi ini, malam ni, Allahumma salli ala Muhammad. Yang kedua, Erdogan bawa apa? Dia memberi tafsiran baru kepada sekular itu sendiri. Tafsiran baru ni apa? Maksudnya apa? Sekular ni kita faham pemisahan kan antara Islam dengan dunia. Itu bahasa mudah. Tetapi dia memberi tafsiran baru. Benda dunia boleh ambil. Benda dunia hampa kena layan. Ambil. Sebab dunia mazra'atul akhirah. Tetapi dalam benda dunia hampa duk layan tu, hampa tambah nilai akhirat. Benda mudah macam ni lah. Phone, kamera, hampa layan, hampa main. Game, main tak apa, boleh. Tapi dalam dicelah main game tu, sebelum lena dengar Quran dulu. Umpama macam tu. Tak boleh nak elak main game. Nak kurangkan main game, boleh, tak ada masalah. Kalau rampas phone tu, takut dia bunuh mak ayah dia. Tak apa, abang main. Tapi mak minta satu je. Sebelum lena lagi, ambil wuduk, buka phone yang sama, tapi buka surah Quran, surah Al-Mulk, baca sebelum lena. Nampak tak tuan-tuan? Benda dunia diakhiratkan. Dikurangkan darjah kesekularismaan. Benda tu dibawa oleh Erdogan secara halus, tanpa dia ditangkap dan kita kata menanggung kesan yang lebih berat. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, Allahumma salli ala Muhammad. Ayat yang saya buka dengan surah Al-Anfal, maka saya tutup dengan surah Al-Anfal. Ini pegangan yang dibawa oleh Erdogan yang saya nampak rujukan dia, tuan-tuan. Ketika kita bertemu dengan, ataupun kita terpaksa mengharung, bertempur dengan musuh-musuh di sekeliling, tuan-tuan, mungkin ayat ni sebagai ayat penguat. Apa kata Allah yang 4 benda, sallallahu alaihi Muhammad, 4 benda yang Allah pesan pada kita, untuk saya dan untuk tuan-tuan, untuk kita ambil pelajarannya.
Wahai orang-orang yang beriman, idza laqitum fi'atan fathbutu. Yang pertama, bila kamu berdepan dengan musuh-musuh yang memerangi kamu, yang pertama Allah kata fathbutu, teguh, kukuh, akidah, pegangan, jangan goyah. Pegang melelok, dasar prinsip jangan jual. Jadi apa pun, baik atau baikru, hang pegang elok, teguh, satu. Yang kedua, wadhkurullaha katsira. Hadirkan Allah dalam urusan duniamu. Dua. Sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa ati'ullah, dan kekal kamu dalam ketaatan. Wa ati'ullah wa rasulah wa la tanaza'u, dan jangan kamu berbantah dan berbalah-balah, bermusuh dan bergaduh. Berbeza itu biasa, namun jangan sampai melondehkan akidah dan agama kawan dan sahabat kita. Menegur jangan sampai menghina, mendaki puncak jangan sampai memijak, mencari mulia jangan sampai menghina, menegakkan sunnah jangan sampai meruntuhkan muamalah, menyokong jangan sampai melanggar sempadan, menerang jangan sampai menyerang, memujuk jangan sampai memaksa, mencinta jangan sampai mengikat, menanam benih jangan sampai menabur racun. Tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, kita umpama rider. Kata motor laju ke, motor kecil ke, skuter ke, motor naked ke, motor BMW ke, motor apa pun, laju ke, motor hak mati pun tuan-tuan, sampai di traffic light kita akan boleh warna merah, kita kena berhenti jua. Biar berbeza kelajuan, berbeza arah dan tujuan, tapi bila sampai traffic light, kita akan berhenti di persimpangan yang sama. Dan kita akan bertemu, berhenti di persimpangan yang sama. Bila jumpa lampu hijau, kita akan memulakan jalan dengan jalan yang sama, walaupun kelajuan berbeza. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan sedikit kata-kata perbincangan dan perkongsian malam ni, apa yang dibawa oleh dasarnya tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka boleh memberikan kita kekuatan. Kita nak pelajari apa ni tuan-tuan, daripada kata-kata dan ayat yang saya bawakan tadi, maka itulah nilai. Kita doakan agar kemenangan ini, kemenangan yang bukan berpijak atas dasar nafsu, tetapi kemenangan yang dipijak dan mendaki puncak berdasarkan dan bersandarkan kepada Allah dan Rasul. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, membina dan menanam pokok itu mudah, tetapi mempertahankan kesegaran pokok itu yang payah. Memulakan itu mudah, tetapi meneruskan itu yang payah. Jadi kita doakan mudah-mudahan siapa yang alang-alang mula, jangan sampai goyah. Alang-alang mula biar sampai ke penghujungnya. Muslimin dan muslimat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi sedikit setelah apa yang saya kongsikan tuan-tuan, dengan apa yang kita kongsikan malam ini, insya-Allah mudah-mudahan boleh memberikan kita relate apa yang berlaku di pilihan raya Turki. Nak bagi tahu bahawa kita akan nantikan 99 tahun, Luzern akan jatuh 29 Julai ni 1923, 29 Julai 2023 genap genap 100 tahun perjanjian Luzern. Walaupun dia berkuat kuasa pada 6 Ogos 2024. Pada 6 Ogos 1924, 6 Ogos 2024 genap perjanjian Luzern ni, boleh kita kata perjanjian ni akan dicairkan kembali. Jadi kita akan saksikan apa yang akan berlaku di tangan Erdogan ketika merentasi dan melepasi tarikh 29 Julai tahun ni dan 6 Ogos tahun hadapan. Ini antara tarikh-tarikh penting yang tuan-tuan kena tunggu. Yang takut-takut apa jadi pada Turki, tuan-tuan standby, beli tiket malam ni untuk 2 tarikh ni. Kita akan pergi sokong apa jadi duduk di belakang Erdogan. Boleh? Malam ni 2 tiket, 2 tarikh tu kita kena beli. Habaq Erdogan, geng Semilang ni dah jadi apa pun, bawa lah apa yang ada, kerih ke tengkolok-tengkolok yang ada tu, bawa je lah senjata-senjata tu, standby. Okey. Tadi saya nak sebut pasal 5 kan. Sikit-sikit Okey. Okey. Apa tadi? Antara musuh Turki adalah Eropah dan US. Antara benda yang menyebabkan Eropah, US kita kata memusuhi Turki, sebab Turki
Turki berpakat dan ber-MOU dan ber-JV dengan Rusia in terms of aerospace. Turki dia melakukan dan menjalankan kita kata usaha sama dan urus niaga dalam urusan perkapalan udara, dalam melahir dan mengeluarkan manufacturing of aerospace, aset tentera udara, Royal Air Force. Benda ni yang US takut. Tuan-tuan kalau tengok baru ni, Russian Knights antara aset Sukhoi Su-35 yang dipakai oleh Russian Knights baru ni kan, antara pesawat fighter jet yang paling kita kata paling moden lah. Bila Rusia bergabung dengan Turki, tuan-tuan, saya masuk dalam Dewan Antarabangsa Mahsuri 5. Benda yang saya pergi dulu adalah Turki, dekat stall, dekat booth dia. Tuan-tuan, alangkah terkejutnya saya bila selama ni kita hanya berteori. Bila pergi tengok, Turki dia tak ada airshow. Dia tak hantar kapal yang untuk pertunjukan. Yang hantar hanya Al-Fursan daripada UAE, Russian Knight daripada Rusia, Sallallahu Alaihi Muhammad, apa tu? Daripada China, dan juga daripada Black Eagle daripada OPA, Korea. 4 negara utama ni. Turki, tuan-tuan, tak hantar. Tetapi Turki memiliki antara aset kapal perkapalan aerospace. Dalam dewan saya tengok antara yang paling advance, yang paling canggih. Heli dia saja, fighter jet dia saja, tapi hanya untuk display. Sebab tu saya kata patutlah US takut dengan Turki ni. Tengok kapal dia saja. US baru ni ada, tapi dia tak hantar, dia hanya untuk display. US Air Force ada baru ni 5. Turki hantar untuk display satu kapal je, Apache dengan Singapura. Saya duk tunggu, duk membuat satu teori lah. Kalau US keluar pertunjukan kapal dia dan Turki keluar pertunjukan kapal dia di 5 baru ni, saya rasa itulah pra Malhamah Al-Kubra. Mungkin aku ni kan, aku ni penceramah akhir zaman ni, nak kena standby ni. Ustaz Anas tak main, nak buat rakaman. Kapal duk atas ni kan, tuan-tuan perempuan duk, saya dah standby dah skrip ni. Kalau US main, Turki main, memang pra Malhamah Al-Kubra terus lagi. Armageddon terus. Kira depa praktis terus aset. Nasib baik tak main, tapi tak tunjuk, hanya untuk display. Ya, tuan-tuan muslimin dan muslimat, sebab tu US sangat takut bila Turki bergabung dengan Rusia in terms of aerospace, aset kapal. Untuk apa ni, tuan-tuan? Sebab dunia ni nak penghujung dah. Maksudnya tak lain dan bukan persiapan in case kalau berlaku pertembungan dan peperangan akhir zaman. Jadi insya-Allah rupanya 5 tu adalah ada kaitan dengan akhir zaman. Tak ada Sagi owner organizer dengar ni apa Ustaz 5 akhir zaman ni. Okay, tak ada kaitan, cuma nak habaq dari hujung dah. Okey, itu saja. Jadi sekadar itu saja, tuan-tuan. Mohon maaf andainya ada kekurangan dan kecacatan. Jadi mungkin tuan-tuan ni sekali lagi saya jemput yang akan ke Pika ke Picha Berterus untuk mungkin menyaksikan upacara perasmian. Saya pernah terlibat dalam majlis tilawah Al-Quran kebangsaan untuk persembahan secara live. Sajalah nak abang. Okey. Pulau Pinang last jadi tuan rumah 2002. Lama dah, 20 tahun dulu. Saya waktu tu Allah izin, Allah takdirkan, ni saja sharing mewakili Pulau Pinang, dan kami Johan nasyid Pulau Pinang waktu tu kali pertama. Jadi bila masuk ke kebangsaan, kebetulan pula time saya pergi ke kebangsaan, time itulah Penang menjadi masjid tilawah kebangsaan. Jadi ketika tu kira nama tu kira tengah duk poh lah konon-konon. Jadi malam tu RTM sponsor 3 pasang live di RTM di Dewan Millennium. Mungkin ada siapa yang pernah pergi waktu tu. Live di Dewan Millennium. Kali terakhir Pulau Pinang jadi tuan rumah majlis tilawah kebangsaan. Satu malam 2 lagu. So 3 malam 6 lagu. Semalam dia bagi sepasang. So 3 malam 3 pasang baju sponsor. Nak abang yang tu saja. Okey. Tapi tahun ni depa tak cari dah ustaz mana, depa cari adik-adik kot. Okey. Jadi sekadar itu sahaja. Aqul qaula hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim.